Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya, di mana kita akan meneruskan pembelajaran dalam tajuk pembiakan tumbuhan. Dalam video ini kita akan melihat tentang biji benih dan dari mana kejadian dia, struktur yang ada pada biji benih tersebut dan fungsi bagi setiap struktur tersebut. Okey, pertama kita pergi kepada kejadian biji benih. Okay, so untuk kita memahami kejadian biji benih ni, kita perlu imbaskan terlebih dahulu proses persenyawaan. Okay, so kita ingat balik macam mana butir bunga yang jatuh ke atas stigma, kan? Kemudian tiub bunga mula tumbuh ke arah ovari sehingga akhirnya menembusi ovul, dan gamet jantan yang dibawa dalam tiub bunga tersebut boleh bergabung atau bercantum dengan gamet betina dan menghasilkan persenyawaan. Okay, so kemudiannya, selepas berlakunya persenyawaan di sini, okay, so ovul inilah yang akan berkembang, ovul di sini akan berkembang dan menjadi biji benih. Okay, so lepas itu akan berkembang jadi biji benih. So, maksudnya di luar ini pula akan membentuk buah. Okay, ni gambaran ini gambaran kira keseluruhan prosesnya lah, okay, daripada mula-mula, kan, persenyawaan tu berlaku di sini, okay, kemudian menjadi biji benih, kan, jadi buah, dan kemudian tumbuh menjadi pokok yang baru. Okay, di sini sekadar gambaran supaya kita nampak lah dia punya perjalanan tu. Okay, tapi kita nak fokuskan kat sini tentang biji benih. Okay, so seperti disebut tadi, kan, bahagian ovul akan berkembang menjadi biji benih. Okay, so bahagian ovul ni akan berkembang menjadi biji benih. Okay, so tengok sini, ovul ni berkembang jadi biji benih, dan basically begitu sebut biji benih ni, kan, cuma ada dua bahagian mudah sahaja. Okay, so bila dia terus berkembang, dia akan ada bahagian embrio, okay, bahagian embrio di dalam, okay, dan juga bahagian kulit biji. Okay, embrio juga, nama dia hampir sama, hampir memang sama pun dengan nama yang diberikan yang kita belajar semasa pembiakan manusia, kan, dan memang sama pun, selepas berlaku persenyawaan, menjadi zigot, dan kemudian menjadi embrio. Okay, so ni struktur secara umum, dan lepas ni kita akan tengok lebih detail sedikit. Okay, bila kita tengok struktur biji benih ni, okay, kita akan tengok dua. Pertama, struktur daripada luar, okay, struktur daripada luar biji benih, dan kemudian kita akan tengok struktur di dalam biji benih. Okay, so pertama sekali kita tengok struktur di luar biji benih. Okay, kita tengok situ ada dua benda lah secara mudahnya yang kita boleh fahami. Sebenarnya ada tiga lah. Satu ialah kulit biji benih itu sendirilah. Okay, kulit biji benih itu juga dinamakan sebagai testa. Okay, so tujuan dia ialah nak melindungi biji benih tu lah, kan, so yang berada di luar ni lah, kan. Okay, tu kulit biji benih. Kemudian yang kedua, tengok ada satu garis di sini, kan. Okay, so garisan ni dipanggil hilum. Okay, okay, so hilum ni adalah tempat yang mana biji benih ni melekat dengan buah. Okay, so dekat hilum ni lah, dekat sini nanti akan melekat dengan isi buah tu, kan. Okay, so isi buah tu kemudian dia menyeliputi biji benih ni. Okay, kemudian sini ada satu titik di sini, atau satu lubang yang kecil. Okay, lubang kecil ni dipanggil micropyle. Okay, mikro tu maksudnya kecil lah, kan. So fungsi micropyle ni, kan, dia benarkan air dan udara untuk masuk ke dalam biji benih, kan. So kalau kita ingat balik masa kita belajar tahun 6 dahulu, kan, ni antara syarat, kan, biji benih tu nak boleh bercambah, kan, untuk keluarkan dia punya akar dia, keluar daun tu, kan. So dia perlukan mesti ada air dan udara, kan. So macam mana nak masuk dalam tu? Melalui micropyle ni lah. Okay, so itu struktur di luar. Kemudian kita tengok struktur di dalam. Ini kita tengok struktur umum.
yang lebih detail sikit. Lepas ni ada sedikit lagi pembahagian. Okey. Yang pertama, tengok dalam ni kan. Okey, so ada bahagian yang nampak macam daun ni. Okey. Yang ni kita namakan plumule. Okey. Nampak macam memang betul kan. Nanti dia akan berkembang dan menjadi daun. Okey. Kemudian bahagian atas ni namanya radicle. Okey, so ni akan berkembang dan menjadi akar. Okay. Yang tengah ni tak apa, kita abaikan dahulu. Okay. Kemudian pada bahagian dalam ni, okay, sini yang dinamakan sebagai endosperma. Okay. So fungsi endosperma ni ialah dia bekalkan makanan, kan, bila mana biji benih ni nak bercambah. Kan? Takkanlah biji benih tu dia bercambah tiba-tiba saja kan. Dia mesti perlukan tenaga. Dan tenaga tu datang daripada makanan. So tenaga dalam makanan dalam biji benih ni disimpan di dalam endosperma tu. Okey, so ni struktur biji benih. Seterusnya kita tengok, kan. Okey, ni tadi kita ada yang kulit biji tadi kan, testa, okey, hilum dan makropil. Kemudian bahagian dalam tu bagi embrio tu, okey, kita ada plumule yang akan jadi pucuk, kan, radicle akan jadi akar, dan endosperma ataupun cotyledon, okey, yang akan secara umumnya membekalkan makanan lah. Okey. Tapi kenapa ada dua ni kan, cotyledon ataupun endosperma? Okay, ini kita akan tengok lebih detail sikit selepas ni. Okey. Untuk kita memahami sedikit kan berkenaan cotyledon dan juga endosperma ni, sebenarnya kita perlu memahami bahawa biji benih ni terbahagi kepada dua. Okey, ada yang dipanggil monocotyledon. Okey, mono tu maksudnya satu. Okay, dan dicotyledon. Di tu maksudnya dua. Okey. So contoh monocotyledon sini adalah benih jagung. Okey. Dan contoh dicotyledon sini adalah benih kacang. Okey, kacang hijau. Alright. So kalau ni benih ni yang diambil dan dipotong tengah-tengah, kita tengok yang pertama okay, tengok benih jagung ni. Okey, bila dipotong tengah-tengah, kan, dia ada satu cotyledon ni. Okey. Tapi kita tengok yang kedua ni pula, kan, benih kacang ni yang dipotong tengah-tengah, dia ada dua cotyledon. Okey, di sini dan di sini kan, bahagian ni. Ni semua-semua ni. Okey, dan ni. Okay, dia terbahagi dua lah. Maksudnya contohnya kalau lah katakan macam ni kan. Okey, kalau kita potong tengah-tengah ni, kan, kita dapat beginilah kan. Katakan kita potong macam ni. Okey, kita akan nampak ada dua cotyledon macam tu. Okey, yang berada dalam biji benih ni. Lebih kurang macam tu Okey. Dan kita tengok sini dekat bahagian benih jagung tu dia ada endosperma. Okey. Sedangkan pada bahagian benih kacang yang dicotyledon ni tak ada endosperma. Okey. Yang ni samalah bahagian embrio ni. Kan, dua-dua ada. Okey, akan berkembang jadi akar dan juga daun. Alright. Tapi yang utama kita tengok sini adalah kalau dicotyledon dia tak ada endosperma. Okey, kalau monocotyledon dia ada endosperma. Okey. So ada dua perbezaan utama kan tadi kan. Satu ialah ini ada satu cotyledon. Ini ada dua cotyledon. Kemudian sini ada endosperma, sini tak ada endosperma. Okey. So kenapa jadi macam tu? Sebenarnya yang mudahnya adalah endosperma pada dicotyledon ni telah pun diserap oleh cotyledon ni. Satu tengok beza yang besar antara monocotyledon dan juga dicotyledon ni kan, dari sudut cotyledon dia. Okey, cotyledon sini lebih kecil berbanding di sini. So sini endosperma tu telah pun diserap oleh cotyledon dia. Okey, satu cotyledon sini akan membekalkan tenaga kepada percambahan biji benih ni. Alright. Di samping tu juga sebenarnya ada lagi perbezaan-perbezaan lain dari sudut dicotyledon dan monocotyledon ni, dari sudut akar dia nanti macam mana kan, daun nanti macam mana. Okey, tapi yang tu nanti kita akan belajar kemudian lah.
kan? Kita cuma nak memahami bahawa ada sedikit perbezaan dari sudut struktur biji benih antara dua jenis benih ni, okey, antara monocotyledon dan dicotyledon. Satu ada endosperma, satu lagi tak ada endosperma. Okey, satu ada cuma satu cotyledon, satu lagi ada dua cotyledon. Okey. So insya-Allah itu sahaja yang boleh kita kongsikan dalam video kali ini. Okey, insya-Allah nanti kita akan tengok macam mana percambahan tu pula berlaku. Right, so sampai sini sahaja. Kita akan jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.